Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sambung balik dengan perbincangan yang tajuk karakteristik dan karakter interesting, iaitu berhubung dengan salah satunya ialah macam mana kita cakap macam mana soalan yang kita ceritakan di sini, soalan refleksi pendiri untuk pembelajaran. Macam mana kita punya kata at least dia ada 20-30 soalan, tapi hari ini saya sebut 10 self reflection question. Soalan yang kita sendiri buat macam muhasabah diri. Ini adalah satu cara macam mana nak membantu kita menggunakan self learning. Jadi under self learning ataupun ke hands on ataupun practical, right? Kita buat dua pendekatan, satu daripada pendekatan orang dewasa, kedua pendekatan daripada orang kata sekolah, budak-budak sekolah. So dua perbezaan yang mana matlamatnya sama tapi pendekatan yang berbeza mengikut kemampuan, mengikut taraf, level, stage dia punya developmental stage, mengikut perkembangan dia punya tu daripada sudut perkembangan diri. Jadi buat permulaannya selalunya kalau orang dewasa ataupun kita yang telah adult development ni, kita buat self reflection ataupun refleksi diri apabila kita selesai buat satu projek ataupun kita selesai buat satu tugasan, sama ada kita buat training, kita buat konsultasi ataupun kita buat coaching. Itu question dia tanya, what I have done better, apa yang saya buat terbaik, apa yang perlu saya tingkatkan lagi supaya presentation saya lebih baik. Ini adalah cara macam mana kita buat meningkatkan potensi diri kita. Seperti kita telah maklum bahawa kita punya terdapat 3 capability ataupun 3 C. Capability, kemampuan diri kita, sama ada semula jadi, kedua emergence, hasil keluar mendapat satu kemampuan dan skill yang terbaru hasil daripada apa yang kita lalui. Ini dia panggil emergent capability. Yang kedua ataupun dia kata skill. Skill ni ialah hasil apa kita lalui menyebabkan kita berkemampuan melaksanakan sesuatu tugas. Yang ketiga, dia merupakan sesuatu yang telah kita lalui, capacity, terdedah pada pengalaman, terdedah pada pengalaman dan juga halangan yang pernah kita lalui. Hasil daripada itu menyebabkan kita lebih dewasa, dengan arti kata kita punya maturity meningkat daripada satu tahap ke satu tahap. Maturity ini terletak pada berbagai peringkat. Tetapi ini yang telah seringkali saya nyatakan berhubung dengan kita punya mental capacity ataupun mental maturity. Jadi dia berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Kalau physical maturity it can be measured, kita boleh dapat mengetahui, tetapi mental ni dia memerlukan sedikit pendidikan, pengalaman dan latihan. Dan yang kedua kita ikuti juga kalau kita pula anak-anak kita yang bersekolah, ada satu teknik pendekatan yang boleh kita pakaikan. Jadi saya akan menggunakan kedua-dua teknik. Kalau macam mana dengan budak-budak, macam mana dengan dewasa, macam mana. Saya akan nyatakan kurang-kurangnya at least cuba sebolehnya hari ini 10 refleksi question, dan question ni juga boleh dipakai semasa kita melaksanakan coaching, konsultasi, training dan sebagainya. Tetapi sebaliknya question ni ataupun soalan ni direka bentuk, ada dikerah, dibentuk semasa hasil apa kita lalui, maka di situ kita ni cipta soalan. Soalan yang membuka minda, soalan yang meletak kita di atas landasan menuju kepada transformasi diri. Ini ada sedikit banyak cara yang kita laksanakan. Yang ketiga, saya akan cuba membuat sesuatu mengikut some orang kata case study ataupun simple case sebagai pembuka kata, mempermudahkan pendekatan yang kita nak cuba sampaikan. Jadi kalau tuan-tuan yang mana ingin mengetahui lebih lanjut, insyaAllah saya akan bincang lagi. Dan kemampuan untuk kita mencipta soalan ni, seperti yang saya sebutkan selalunya kita mencipta soalan dengan arti kata nak mendapatkan sesuatu, kita terasa kita nak tanya, kita tanya. Itu kalau kita tak dilatih. Kalau kita terlatih, kita ada beberapa sudut yang kita melihat sebelum kita nak bertanya. Okey, dia terletak pada seorang-seorang 4 momen, kita 4 pergerakan. Satu, kita bertanya sesuatu yang telah berlaku ataupun melalui experience ataupun dia panggil contextual. Yang kedua, soalan yang ditanya hasil daripada hubung kait antara kita dengan sesuatu ataupun dia panggil relationship.
Soalan boleh ditanya, tetapi bentuk soalan dia memang berbeza. Tetapi sekurang-kurang dia ada 4 moment. Saya dah sebut 2. Satu contextual, yang kedua relationship. Yang ketiga seringkali saya nyatakan proses. Proses ni adalah sesuatu yang terbitan hasil daripada kita lalui, hasil apa kita melalui pengalaman. Misalnya dulu kita tak belajar benda ni, tiba-tiba kita belajar, kita dapat sesuatu yang baru. Yang mana dahulunya kita tak pernah terfikir pun. Ini yang kita berlakunya lonjakan paradigma kadang-kadang. Dan keempat, yang ni slightly tinggi, dia panggil berlakunya transformation. Transformasi ni berlaku hasil daripada gandingan antara konteks, relationship dan proses yang kita hadapi tadi. Maka baru kita boleh transform. Jadi nak transform ni sesuatu yang bila dia transform, tuan-tuan dan puan, dia tak akan patah balik. InsyaAllah dia akan maju ke hadapan. Tetapi walau bagaimanapun kita ni manusia biasa, kita punya social emotional yang menentukan. Jadi kita selalu up and down. Jadi maturity kita pun mengikut kemampuan, pengalaman kita pun tertakluk pada suasana dan ketika apabila kita nak buat satu tugas ataupun semasa kita nak cipta sesuatu soalan. Jadi ya, isu dia sekarang ni soalan. Jadi terdapat lebih kurang 30 soalan tuan-tuan. Dan ada 30 soalan kepada saya, tapi saya nak ambil hanya 10 ya soalan yang nampak sama tapi dia tak sama. Tapi soalan ni kalau kena tanya tempat yang betul, memang cantik. Mengapa kita ada selalunya reflection ataupun daripada refleksi kendiri. Kita buat self-reflection ataupun kita buat muhasabah diri. Satu, apabila kita mendapat peluang mempelajari sesuatu ataupun kita dapat satu pengajaran hasil apa kita lakukan. Misalnya lah, kalau dulu kita train orang kita buat macam ni, kalau dulu kita buat sesuatu macam ni, maka kita buat perubahan ikut standard yang ada tetapi dalam within the constraint. Sebab tu orang kata bila ada constraint, bila ada halangan menyebabkan orang tu lebih meletak diri dia kepada growth. Orang kata growth mindset. Kalau kita selalu ambil benda yang biasa, kita dalam benda comfort zone. Jadi kadang-kadang kita tak fikir, dia jadi autopilot. Yang kedua, potensi juga kita boleh tengok bagaimana kita boleh berbagai cara menggunakan multi skill, pelbagaian skill. Hasil daripada kemahiran yang kita ada dan hasil daripada apa yang kita lalui. Selalunya tiap-tiap sesuatu Allah dah katakan selepas kesusahan maka datanglah kesenangan. Ayat-ayat Allah bagi. Jadi memang nak capai the best yang terbaik itu memang kita kena lalui berbagai-bagai cara, bagaimana halangan dan sebagainya. Dan saya dah terangkan bagaimana kita nak berfikir ke hadapan, macam mana kita nak maju hadapan. Benda ni adalah bersangkut paut dalam siri-siri percakapan saya yang lalu. Lagi satu juga kita nak tengok sesuatu, apa yang kita lalui sesuatu dalam segi pembentukan masa-masa pembelajaran, kita boleh ubah sesuai mengikut keadaan. Jadi soalan refleksi sendiri ni boleh kita ringkaskan kepada bagaimana kita memahami sesuatu. Itu dia kata clarification. Selagi kita tak faham sesuatu, kita nak meningkatkan sesuatu susah. Sebab tu kita kena tahu di mana kita berada dan di mana kita nak hala tuju. Itu dia. Dan berikutnya apabila kita buat sesuatu, misalnya buat satu projek. Habis projek, kita boleh reflect balik. Selalunya macam tu dia panggil reflection. Kita nak closing projek tu, kita apa ilmu yang kita dapat daripada kita buat ni. Apa halangan kita buat dan bagaimana kita lalui, bagaimana kita mengatasinya. Macam tu juga kita meniaga. Kadang-kadang up and down. Sebab itu suasana kita berubah dan kita melihat sesuatu dalam bentuk proses. Bila satu proses, dia adalah dalam satu journey, dalam perjalanan. Okey, kadang-kadang kalau kita fikir balik, soalan yang kita reka menyebabkan kita tak boleh duduk dalam comfort zone. Kalau kita duduk comfort zone, kita tak ada apa nak tanya, kita relax. Kita autopilot. Jadi, nak mengatasinya, maka kita kenalah selalu melihat sesuatu mengikut kepentingan waktu dan ketika. Okey. Jadi lagi budak-budak sekolah pula. Mereka jarang berfikir macam ni. Ya? Macam kita cakap ni, iaitu untuk orang yang dewasa. Bagi mereka, sesuatu mereka buat, mereka di peringkat penerimaan. Sebab itu dia memerlukan mentoring. Jadi kita kena bercerita dulu, bagi dia lalui dulu, maka di situ kita menjalankan proses sama ada mendapat tambah dan sebagainya. Benda ni semua kalau dengan kanak-kanak dan sebagainya masih terletak pada pendengaran. Pendengaran yang dimaksudkan mendengar seadanya apa yang dikatakan tanpa kita punya makna dan maksud
mencelah atau mengganggu train of thought, pemikiran seseorang. Saya bagi contoh soalan pertama. Sekiranya kita dah complete sesuatu projek, kita dah selesai, sama ada kita buat training ataupun kita buat anggota projek ataupun kita buat konsultasi dan sebagainya. Kita tanya dulu diri kita, apa yang aku dapat daripada pengajaran daripada projek aku dapat ni? Apakah pengajaran yang telah saya dapati daripada benda ataupun projek yang saya lalui? Itu pertama kali soalan. Sebab tu menyebabkan kita berfikir. Masa itu kita fikir, kita cuba berfikir luar pada kotak. Luar pada kotak masih maksud saya sesuatu yang kita melihat bukan daripada bentuk kebiasaan. Kita melihat daripada different perspektif. Di samping itu juga kita tanya, adakah kebanyakan kita lalui ada banyak positif dan ada juga negatif? Adakah seimbang positif dengan negatif? Bagaimana anda bagi jawapan, maka di situlah kedudukan anda. Jadi sebab tu apa saja jawapan yang diberi waktu itu adalah jawapan hasil daripada pemikiran dan perasaan diri kita sendiri. Sebab tu kalau kita nak tahu soalan-soalan ni, kita kena perlu banyak reflect. Dan saya dah terang macam mana kita boleh buat pernafasan, kita selalu kita istighfar dan sebagainya. Kita kena relax and control ourselves. Okay, kadang-kadang kita kena kata panic attack dan sebagainya, boleh menyebabkan kita orang kata keluar landasan. Kita tak boleh berfikir seperti kebiasaan. Jadi kita kena mengawal diri kita. Jadi soalan pertama yang saya sebut tadi, kalaulah katanya apa yang kita dapati tadi, kita dapat banyak positif. Jika banyak positif, apa yang kita boleh dapat? Kita kena tengok daripada segi pengkhususan pula. Kalau positif, daripada bentuk macam mana positif? Maka di situ kita melihat sesuatu yang negatif. Negatif di sini bukan kata menolak. Yang perlu kita meningkat, tambah lagi. Kalau dulu kita tak nampak, next time I know. Inilah area-area yang perlu juga saya ambil kepentingan. Rupanya walaupun kita dapat positif, maka kita melihat sesuatu. Sebab bila ada positif, mesti ada negatif. Bila ada A, mesti ada B. Tetapi selalu kita melihat satu A saja, yang B tu kita tak ambil kisah. Because A dengan B ni biasa ringan. Macam proton dan neutron. Satu bergerak macam ni, satu bergerak macam ni. Tapi mereka tak pernah berlaga. Tapi dia complement and supplement. Dia memperkukuhkan lagi. Jadi satu dan dua soalan ni membuka minda kita. Jadi kalau kanak-kanak sekolah pula, kita tak boleh tanya macam tu. Kalau misalnya sekolah rendah ataupun menengah, kita kena tanya dia, daripada yang kita buat ni tadi, apa yang paling mudah bagi you? Itu soalan kita. Apa yang paling baik pada you yang didapat sini? Semua from that area. Sebab pembentukan minda tu mesti dengan langkah pertama. Tapi kalau orang dah biasa berfikir, kebanyakan orang dah biasa dah sebab dia menggunakan komputer. Bila menggunakan komputer, mereka kena ada agronomi, mereka kena ada pemikiran dan sebagainya. Sebab benda ni memerlukan masa untuk membuat sesuatu. Jadi kalau kita melihat balik, soalan yang kedua tadi ni dah menyebabkan orang tu mesti berfikir secara pengkhususan. Soalan yang kedua. Kalau soalan ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan penemuan yang paling menarik? Yang sebab saya buat tu kerja tu memang elok. Apa yang sebab saya menarik sangat dengan apa yang saya buat ni? What made me so happy to do that? Tu muhasabah diri kita. Apa yang paling seronok saya dapat sekarang? Misalnya, tentang diri saya. Ataupun tentang orang yang bekerja dengan saya. Ataupun tentang hubung kait saya dengan supplier dan sebagainya. Memberi satu lagi pengajaran kepada kita supaya next time, sekiranya kita melakukan sesuatu yang ada seiringan dengan benda ni, boleh kita tokok tambah. Maka kita selalu bergerak menuju ke hadapan. Ingat saya terang semalam dulu bagaimana nak menuju ke hadapan. Soalan ketiga, bagaimana pula tentang isu yang kita lalui. Kedua, tentang diri kita dan juga bagaimana kita nak atasi jika berlaku communication gap dan sebagainya. Soalan-soalan yang saya nyatakan sini, bagi tu juga kalau kita membaca buku. Kalau kita baca buku, actually what we are doing now, kita listening kepada pengarang buku tu. Seolah-olah dia bercerita kepada kita. Cuma penceritaan dia tu tertakluk pada meaning making. Makna yang ada pada kita. Jadi kalau kita nak bertanya kepada orang sesuatu, kita kena melihat sesuatu jawapan yang beri
seseorang tu tak ada satu soalan yang membuka diri dia, itu mengikut kemampuan. Dan sebab tu kalau yang nak pergi maju lagi ke hadapan, apa dia buat? Dia menggunakan coach. Coach juga akan tanya soalan yang boleh membuka minda kita menuju ke satu tahap yang mana dulu kita tak terfikir. Because coach yang terlatih, dia mengetahui bagaimana nak membantu kita untuk mencari jawapan atau mencari solution. So saya dah bagi 3. Dan keempat, kita tanya pula daripada segi pergerakan. Dia merupakan juga orang kata observation atau merupakan feedback balik dari kita. Soalan keempat ni saya bagi contoh, apakah yang merupakan sebahagian daripada momen bagi diri saya yang saya kira paling mencabar dan apa yang telah saya lakukan untuk mengatasinya. Soalan keempat ni tuan-tuan, memang kena duduk termenung sekejap sebelum menjawab. Sebab saya tanya apakah yang merupakan sebahagian daripada momen atau masa yang saya rasa cukup paling mencabar dan apa yang saya perlu buat untuk mengatasinya. Jadi tuan-tuan, soalan-soalan macam ni kita tanya diri kita yang menjawab. Ini merupakan muhasabah diri yang seringkah yang boleh. Jadi kalau pada budak-budak sekolah pula kita nak tanya soalan macam ni, kita tak boleh direct macam ni. Kita kena berlatih, berlapik, bermula dengan kemampuan dia. Maka slowly kita bawa. Sebab tu kalau kita bersembang dengan budak-budak, kita tanya dia jawab apa pun tak apa, tapi kita terfikir, pandai dia jawab. Itu kanak-kanak kecil-kecil tu, rupanya dia dalam dunia dia. Maka kita kena appreciate dalam dunia dia. Sebab dia ada cara pemikiran dia, angan-angan dan sebagainya. Sebab tu kalau orang yang ada pembelajaran ni kanak-kanak, dia memang expert dalam bahagian bidang ni. Itu saya dah bagi 4. Yang kelima ni dia berbalik kepada apa yang kita lalui dan apa yang kita rasa dengan kemampuan kita ada. Ingat, lalui masa tu, kemampuan yang kita ada, kebolehan kita ada. Sebab isu yang sama, 20 tahun yang lalu yang kita melihat, dengan sekarang kita melihat berbeza. Sebab kemampuan kita dah berubah. Pemikiran kita dah berubah. Pandangan kita dah berubah. Perasaan kita dah berubah. Mungkin pembelajaran kita berubah. Maka sesuatu kita melihat dah berbeza daripada dulu. Bahkan kita boleh tokok tambah. Sebab tu buku-buku pun dia keluar new edition. Edition pertama, edition kedua, edition ketiga. Because subjek tu kalau kita nak beli, kalau ada mampu beli semua edition. Edition pertama, kedua, ketiga dan 4. Jadi orang-orang yang mengikuti ceramah agama lebih untung. Sebab dia mengikut banyak tafsiran-tafsiran yang ditulis oleh ulama-ulama dalam bidang sesuatu. Itu merupakan memang peningkatan ilmu, peningkatan skill untuk kita menjalankan tugas. Saya bagi 5 soalan ni adalah sebagai sesuatu yang membantu kita melihat dalam bentuk supaya kita berfikir balik sebelum kita melaksanakan sesuatu. Sebab kalau kita jarang melakukan macam ni, maka memang susah. Untuk berfikir ni memerlukan latihan. Dan begitu juga kalau orang nak mengarang. Dan selalunya soalan-soalan yang tanya ni, kalau dari segi lain, kita create satu kata antithesis, thesis, synthesis. Right? Antithesis, synthesis dan sebagainya, keluar lagi satu thesis. Jadi semua ni merupakan pemikiran. Jadi nak melihat tu, kalau kita guna cara pemikiran, memang banyak. Tapi saya nak kumpulkan soalan yang paling ringan dan mudah. Dan soalan-soalan yang saya tanya ni membentuk apakah. Tak bagi bagaimana lagi. Why ataupun apakah. Apakah perkara yang paling penting secara peribadi bagi saya sesuatu yang terbaik dalam bentuk apakah. Sebab soalan bentuk dalam 4 wife, 1 husband tetap ditanya. 4 wife, 1 husband. Ataupun termasuk why. Dalam sini, why itu adalah apakah. Okey? Jadi kalau orang yang nak meningkatkan diri, banyakkan persoalan tu. Tetapi jangan tanya soalan bertubi-tubi. Satu-satu. Habis itu, selepas kita buat sesuatu, kita close. Macam kita pergi training, kita balik, kita fikir apa yang saya belajar hari ni. Apa kita dapat hari ni. Sebab tu kita fikir, apa yang saya buat hari ni yang terbaik. Dan apa yang saya rasa boleh lakukan lebih baik lagi besok. Itu merupakan muhasabah diri. Sebab tu kalau tuan-tuan yang pernah berlaku, kita lepas kerja kita fikir untuk tomorrow. Selalunya kalau tuan-tuan yang rajin bangun awal 3 pagi, 4 pagi, itu antara tuan-tuan dengan Tuhan, tuan-tuan sebenarnya tahajud dan sebagainya. Lepas itu tuan-tuan akan terus menjalankan tugas. Maka hari itu tuan-tuan rasa panjang tuan-tuan. Dan
masa nikmat dia lain sebab suasana dia lain. Tapi kalau kita bangun lambat, suasana dia lain, badan kita pun letih dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang saya bagi sedikit penjelasan. Jadi apa yang saya tanya sekarang ni adalah masih apakah. Ada satu yang saya tanya, jika positif, dia create alternative, dia create possibility, alright, dia create opportunity. Sebab tu jika positif, apa yang datang ke fikiran secara khusus? If you think that is positive, apa come to your mind yang memberi pengkhususan? Maka tu kita mula zoom to a small area dah. Dan begitu juga kalau ada negatif yang ada feedback dia, orang kata berlainan daripada yang kita expectkan. Sebab tu kalau orang yang buat scenario planning, alright, dia ada macam-macam biasa. Misalnya saya ambil dulu knowledge management. Dalam knowledge management ni dia ada banyak tuan-tuan dan puan. Rajin-rajin baca sesuatu yang terbaru pun ada terdapat dalam knowledge management. Banyak buku-buku dia dikeluarkan. Tapi itulah, buku-buku ni mahal. Jadi memang ada terdapat dalam knowledge management. Because dia melihat sesuatu dalam bentuk sudut yang boleh tambah nilai pada ilmu yang kita lalui. Tapi kalau tuan-tuan rajin-rajin baca Quran, memang banyak. Dalam buku tafsir pun banyak dan sebagainya. Jadi apa pula kalau kita tengok dengan soalan bagaimana? Now saya nak bagi pula bagaimana. How? Iaitu soalan ketujuh. Jadi 6 soalan saya tanya apakah dengan jika. Dan sekarang saya pergi 7, baru saya tanya soalan yang berbentuk bagaimana. Bagaimana, macam kalau budak-budak sekolah saya tanya ada, macam mana you boleh buat ni misalnya. Itu maksudnya bagaimana. Jadi dia akan cerita macam mana dia buat. Jadi dia cerita macam mana dia buat, mungkin cara kita teknik yang berlainan, kita tak boleh kata dia salah. Kita kata macam mana kalau ada cara bentuk yang lain. Dia nanti terfikir, apa kata kalau saya buat macam ni? Nampak? Apa kata tu dia bersangkut dengan bagaimana. Jadi apa kata ni kita mendapatkan pendapat dia. Walau bagaimanapun kita bagi bagaimana jawapan yang kedua. Saya bagi satu cara yang lain. Maka bagi orang berminat, inilah setengah orang ilmuwan yang belajar. Dia akan sentiasa berfikir dan merenung sekejap. Kadang-kadang kita mendengar seseorang bercakap menimbulkan beberapa soalan yang kita nak tanya. Kita boleh tanya dalam bentuk what, kita boleh bentuk where, dalam bentuk who, how dan sebagainya. Ataupun why. Tapi mengapa kita tak tanya soalannya? Sebab kita akan bertanya sesuatu at that moment, di masa tu. Apa yang terpenting perlu kita bertanya. Sebab itu kalau kita berdepan dengan budak-budak sekolah. Okay. Jadi saya nantilah kalau yang berminat nanti kita cakap lain. Saya rasa elok sekiranya kalau kita buat satu mengikut kata pandangan ataupun suasana yang kita rasa memberi penambah nilai. Kalau kita rasa tak ada, jadi kita tak perlulah bertanya. Okey? Itulah yang sering kali saya maklumkan pada sahabat-sahabat. Jika kita dapat berpeluang melihat sesuatu, kita melihat daripada sudut-sudut yang kita kata yang boleh bagi penambah nilai, maka di situ ada kekuatan kita. Pasal juga bagaimana ni dia terletak kepada untuk kita mencari penyelesaian selalunya. Misalnya, bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mendapat penyelesaian mengikut kepahaman kita, sama ada mengikut pengalaman dan sebagainya. Jadi rupanya bagaimana ni merupakan satu, dia nak menuju kepada penyelesaian. Okay. Bagaimana ataupun why. How merupakan nak mencari penyelesaian. Jadi kalau daripada kita urutan tadi semua baru pergi pada how, cantik. Sebab dengan what, dengan apa kita tanya tu kita clearkan benda dia. Okey, apa dia dan siapa dan sebagainya. Dan bagi kita balik tanya dia kalau siapa, kita tanya dalam you belajar ni siapa yang you rasa hero pada you? Kalau kat sekolah. Dalam belajar you cerita ni apa yang cerita paling seronok? Sebab dengan tanya soalan macam tu tuan-tuan dan puan-puan, kita menghargai apa yang dia tahu. Maka situ merupakan bibit-bibit persediaan untuk dia seronok berbincang dengan kita. Kelamaan dia akan cari bila pakcik lama dah tak bersembang dengan saya ni. Tunjuk kita minda dia terbuka. Maka itulah. Maka di sinilah dia dah bersedia nak menerima sesuatu sambil-sambil bersembang saja. Rupanya sembang tu boleh merupakan satu cara untuk menambah ilmu.
Itu dia. Jadi kalau kita nak pergi ke bagaimana kepada sahabat-sahabat yang mau masuk ni, siapa yang masuk saya tak tahu, mungkin tak banyak lah. Sini hujan tak apa, hujan saya harap cuaca elok, dah mula hujan, dah lebat juga, angin pun kuat. Bila kita nak tanya bagaimana ni tuan-tuan dan puan, kita perjelaskan yang lain dulu. Sebab itu clear dengan apa dia. Dah dia clear dengan apa dia, baru diikuti jika. Jika, tapi jika ni jangan kita pakai benda yang tak ada. Jika pilihan A, pilihan B. Semua A dan B tu dia sebut. Maka kita akan tanya. Sebab apa dia bagi itu? Hasil mengikut melalui pengalaman yang ada pada diri dia. Begitu juga seorang coach. Kalau coach nak bertanya seseorang tu, dia mendengar apa yang dikatakan sesuatu. Tetapi soalan yang kita tanya ni ialah kita tanya diri kita untuk reflect, untuk nak buat orang kata muhasabah diri. Bila kita nak buat muhasabah diri, tentulah kita cari sesuatu yang mudah sebagai satu pembinaan menuju kepada sesuatu yang lebih detail, lebih luas dan lebih banyak pemikiran dan memerlukan banyak input maklumat yang terkini. Okey. Saya dah bagi lebih kurang tujuh soalan. Saya rasa saya dah cakap lebih kurang 33 minit. Jadi 33 minit saya tengok Hajah ada. Terima kasih Hajah. Terima kasih Hajah ada peluang masuk ini. Saya harap Hajah turun share, banyak sahabat-sahabat kita tak dapat masuk. Saya tak tahu sama ada line kita ada ataupun tidak. Jadi saya rasa mungkin setengah sahabat-sahabat mungkin dah boleh mengetahui apa yang saya cakap. Mungkin ada suatu tambahan, tolong share. Ini dia apa yang saya tulis ni, 10 soalan refleksikan diri ataupun self-reflection. Alright? 10 self-reflection question for learning, untuk pembelajaran. Jadi kalau tuan-tuan rasa ada sesuatu yang tuan-tuan nak tambah, sila. Sebab saya dah bagi 7. Sebab saya bagi soalan ni ikut kebiasaan sahaja. Bukan menggunakan skill yang kita guna di dalam coaching. Tapi ini sebahagian daripada cara. Kalau kita tak payah, sambil kita belajar, sambil kita menulis. Sebab itu saya masih suka menulis. Walaupun saya tulis di handphone, saya suka menulis. Sebab saya takut kalau handphone bateri habis ataupun memori dia tak cukup, hilang. Jadi saya selalu backup dengan tulisan. Mudah kita cari. Okey, soalan keempat. Kita bertanya tentang proses. Proses pembelajaran. Macam budak-budak kita tanya dia, pelajaran ni suka, apa beza pelajaran ni macam ni? Itu kita membezakan nak pilihan saja, option. Dan proses. Kita nak tanya proses mana yang sesuai dengan dia. Mungkin setengah orang proses dia orang kata kinestetik, setengah orang auditory, setengah orang visual, okay? Macam-macam cara, VAK, alright? Selalu orang kata VAK, visual, aesthetic dengan kinestetik. Benda-benda ni selalu biasaan. Jadi kalau orang yang menggunakan satu teknik, saya lupa, dia pakai macam psychometric, right? Dia kata thumbprint, right? Melihat kepribadian seseorang tu. Sama ada orang tu very aktif ke tidak, sama ada very inovatif dan sebagainya. Banyak ada tuan-tuan dan puan. Itu untuk seseorang, tapi untuk diri kita sendiri, soalan kita kena tanya. Jadi kalau kita belajar macam ni, kita tengok berapa banyak sekali, berapa kerap sekali saya boleh review balik apa yang saya buat. So today we review what I have done the whole morning. Okay, tomorrow morning I review what I have done yesterday. And then kita ready solution, kita bagi orang kata scenario planning mengikut apa kepentingan yang kita perlu adakan. Okay, kalau saya fikir di sini, kalau kita tengok algorithm punya teknik, right? Dia mulakan pencapaian move backward. Pencapaian tu belum berlaku lagi. Dia andaikan bahawa dia percaya dia akan berjaya, maka di situ dia reka soalan yang menyebabkan soalan tu merupakan dalam bentuk ilmu dan persediaan yang perlu kita ada. Itu cara dia. Dan ke-8 dan ke-9, sekiannya kita dapat yang ni yang terbaik. Okay, the best. Selanjutnya kita relax. Tidak tuan-tuan dan puan-puan. Itu the best mungkin today and yesterday. Tapi tomorrow akan berubah. Maka the best sekarang tak akan sama the best dengan besok. Jadi kita kena muhasabah selalu. Mungkin besok suasana dah berubah. Macam tadi, sini kita nampak elok dan sekarang di sini hujan lebat. Jadi kita tak tahu macam mana suasana dia dan sebagainya.
Maka di sinilah tuan-tuan dan puan, soalan yang saya tanya ni untuk muhasabah diri ni cukup bagus. Jadi kalau kita rajin-rajin cipta soalan ni kita cipta ikut kemampuan kita, bukan kemampuan orang, kemampuan diri kita. Now, satu lagi saya bagi soalan ke-10. Bagaimanakah saya boleh merasakan penyesuaian berkaitan dengan situasi masalah sekarang? Sekiranya saya dah buat terbagus tadi semalam, besok macam mana saya nak buat lebih baik? Kalau tuan-tuan tak dilatih, tuan-tuan ingat cara tu je. Jadi kita guna cara yang sama. Boleh guna cara yang sama, tapi kita mesti ada penambahan. Sebab mungkin sesuatu kita melihat tu di dalam sudut konteks yang berbeza. Jadi 10 soalan yang saya bagi ni pun, saya bagi cara rambang tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi straight, mungkinlah kalau nanti saya akan bagi yang saya ada nota di sini. Kalau mungkin orang tanya, saya akan berilah kepada yang berminat. Yang mana saya kena edit mengikut, sebab itu saya nak tanya siapa anda, saya akan edit mengikut keperluan anda. Tetapi benda ni kebenarannya general sahaja. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, sila tuan-tuan tulis dan nyatakan di sini. Sebab soalan-soalan ringkas yang saya bagi ni pun tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan renung-renunglah balik. Ada relevan tak apa yang saya cakap? Dan tuan-tuan, saya silakan tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh bagi feedback, bagi sikit apa yang tuan-tuan dapat hari ni. Sebab apa yang saya bagi contoh ni tuan-tuan dan puan-puan, nak buat soalan ni bukan senang, susah. Tapi kalau ada satu soalan pun cukup nak membantu kita. Kalau ada satu soalan, kita boleh kembangkan pada satu soalan. Sebab tu kita boleh tanya satu soalan, apa yang telah berlaku, itu yang telah berlaku. Dan itu orang kata kadang-kadang kontekstual. Dan kita tanya besok, apa soalan perlu kita buat berlainan daripada semalam? What can we do differently? Itu soalannya. Itu moving ke depan. Ataupun soalan, bagaimana kita nak merangkumkan sesuatu kita buat, siapa lagi yang perlu kita memerlukan melibatkan diri dalam sesuatu tugasan yang kita lakukan. Itu merupakan relationship, hubungan. Rupanya hubungan ni berperanan penting tuan-tuan dan puan-puan. Dan ketiga, kita tengok proses tu tadi menyebabkan kita melihat keseluruhan daripada sudut kebiasaan, maka tentu dapat jawapan yang berbeza. Jadi saya seperti cakapkan hari ni lebih kurang 40 minit saya nak cakap, tinggal hanya lagi 1 minit. Kalau ada apa-apa saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh share. Kalau tuan-tuan ingin maklumat lebih lanjut lagi, sila maklum kepada saya akan bagi penambahan. Sebab mungkin besok atau lusa saya ada tetamu. Okey. Jadi tetamu, jadi bila ada tetamu kita ada pembincangan. Bila ada pembincangan, maka banyaklah soalan-soalan yang kita bertanya hasil daripada apa yang kita bincang. Satu, hasil apa kita mendengar dia disampaikan. Kedua, ketiga, mungkin kita akan mendengar sesuatu yang kita rasa persamaan dengan dia apa yang disampaikan dan melihat dari segi kebaikan, penambah nilai dan sebagainya. Jadi 10 soalan yang saya beri contoh ni sebagai self-reflection mencukupi buat permulaan. Bagi orang yang dah biasa, there's no problem. Soalan ni so simple. Kita bermula yang satu paling mudah. Jangan dah saya bagi soalan yang susah-susah jadi menyusahkan kita balik. Kalau kita dah tanya sesuatu yang menyebab kita boleh ambil langkah demi langkah untuk mencari jalan penyelesaian. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi datang. Okey, yang boleh mendengar cakapan saya ni lebih kurang 40 minit. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan sila kemukakan. InsyaAllah kita akan bincang lagi di dalam tajuk yang ada bersangkutan dengan peningkatan, terutama sekali teknik nak muhasabah, meningkatkan cara fikiran, solution yang kita cuba mencari dan sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita